Honestly, I don't watch Malay theatre. It's not that I don't want to support, but I admit that language barrier and culture limit my interest towards Malay theatre. It's rather hard for me to understand the play itself as well as the dialogue other. To me, Malaysian theatre scene is still very far from excellent. There should be encouragement and support from the theatre activists in order to promote theatre, especially for the younger generation. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam You Wartawan. You Wartawan, anda juga boleh jadi wartawan. Jadi malam ini kita nak cerita apresiasi teater di Malaysia. Kalau kita cerita pasal teater di Malaysia, ada tiga perkara yang tergambar dalam kotak fikiran kita. Pertama, khalayaknya. Khalayaknya macam kejap ada, kejap tak ada. Kadang-kadang kalau teater tu bagus, ada nilai komersial, ada bawa nama-nama besar dalam teater tu, ramailah berduyun-duyun pergi IB ke KLPAC dan sebagainya. Kedua, tiada naskah yang bermutu, naskah baru yang segar, asyik-asyik ulang naskah ataupun tajuk-tajuk yang lama, diberi pengolahan baru, diberi nafas baru dan sebagainya. Tiada naskah-naskah daripada karyawan-karyawan muda yang mampu kita lahirkan, mampu kita ketengahkan pada ketika ini. Ketiganya, aspek pementasan teater itu agak tertutup, tidak terbuka sifatnya, hanya orang tertentu saja yang apresiasinya dan tidak dikelolakan atau dianjurkan secara profesional. Jadi itu yang kita bincangkan, apakah masalah sebenarnya teater di Malaysia. Bersama saya pada malam ini Saudara Hamzah Tahir, pensyarah daripada Fakulti Artistik dan Teknologi Kreatif UiTM. Selamat datang Encik Hamzah, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Ini? Oh tidak. Biasa muka biasa kita lihat dalam program ESO sebelum ni. Okey, Encik Hamzah, apakah masalah besar teater di Malaysia? Pada saya tak ada masalah. Tak ada masalah sebab saya dah berkecimpung dalam more than 20 years dalam bidang ini. Saya rasa dia sentiasa meningkat, sentiasa berkembang. Ada dinamiknya. Ada dinamiknya dan ada energinya dari masa ke semasa, daripada education, daripada persembahan, daripada produksi dan sekarang dah berkembang di mana kalau kita tengok dari segi education saja, kita dah ada semua universiti dah nak menawarkan bidang teater. Dan kalau kita nak tengok sekarang, pendidikan pun dah ada sekolah seni untuk peringkat bawah. Jadi ini semua adalah satu pendekatan yang mana saya rasa bukan kita create masalah. Kita cuba nak memperkembangkan dan memperkasakan teater itu. Macam skrip tadi you ada sentuh skrip lama saja. Tapi sekarang ni kita sebenarnya banyak ada skrip-skrip baru, skrip-skrip mungkin orang luar tak tahulah. Khalayak kita tidak terdedah. Kalau saya rasa kalau di KL mungkin di center mungkin sebab baru-baru ni saja di BP dah menganjurkan 10 minutes production di mana naskah baru, budak-budak yang fresh untuk buat satu eksperimental nak test naskah dia bagaimana. Kita bagi slot 10 minutes cukup. 10 minit cukup untuk test dulu. Kemudian kalau bagus, kalau ada boleh dikembangkan, dibawa ke jangka masa yang lebih lagi. Kemudian penghasilan skrip-skrip baru, eksperimental skrip yang agak provokatif dilahirkan oleh generasi baru. Jadi mungkin dianggap hanyalah lama saja sebab ia tidak dibawa ke luar mainstream, tidak dibawa keluar Kuala Lumpur. Sedangkan kalau di mainstream KL memang kita looking forward, we are looking forward for Namron punya works kan, apa yang datang terkini. Banyak-banyak lagi yang baru saja grad yang nak create a new creation. Kenapa saya cakap pasal naskah-naskah lama dia beri nafas baru tu, kerana terimbau apabila kita cerita pasal teater dipentaskan di pusat pelancongan Malaysia ataupun di Dewan Bandaraya ataupun di IB misalnya ataupun di KLPAC, kita akan tergambarlah nama-nama Nordin Hassan, Johan Jaafar, Malina Manja dan sebagainya. Itu yang stereotyping lah yang diberikan oleh khalayak kita. Tapi kerana mungkin kita hari ini dah sampai masanya Aswara dah ramai mengeluarkan geradang-geradang daripada bidang teater ni, UiTM sendiri kan, dari USM pun dah lama, dan ramai daripada luar negeri, daripada Australia, daripada United Kingdom, daripada Amerika Syarikat, mereka yang minat dengan bidang teater ni dan persembahan artistik ni. Kenapa kita tidak tonjolkan lebih ramai ni dalam masa yang cepat? Dalam masa yang cepat itu pada saya ketika apa masalahnya? Pada ketika ini persembahan teater memang hit dekat sini, dekat KL. Kalau dalam 2 minggu sebelum ini saya tak ada masa langsung nak tengok semua persembahan teater. Di KLPAC ada, di Matic ada, secara serentak. Which is kalau dulu kita tengok memang sebulan sekali je
dalam masa 3 hari habis, dalam masa seminggu pun habis. Kemudian nak tunggu persembahan teater sekarang ni ada continuous. Jadi saya tidak anggap memang mungkin dari sudut promosi, publicity-nya yang lacking lah, so makin kurang kat situ. Sekarang ni kita nak tengok adakah penonton yang tak ada menonton teater, sedangkan teater melambat-lambat dipersembahkan. Kan? Mungkin saya pasti yang bahagian promosi pun agak kurang, dan support daripada media-media mungkin agak kurang, kerana media kadang-kadang yang rapat dengan memilih dan juga rapat dengan audience kan. Tapi teater ni kadang-kadang kita buat apa nak promote teater, itu persoalannya. Tetapi kalau teater tu tak bagus, takkan dia nak promote betul. Jadi dia mesti win situation. Cuma saya harapkan ini satu bidang yang perlu ada, iaitu promosi dalam teater produksi. Bidang pengurusan seni. Yelah, takkan semua penerbit pengarah nak fikir pasal nak jual tiket, nak panggil khalayaknya, nak buat directing lagi, nak pilih casting lagi kan. Betul. Takkan semua. Sekarang dah perlu kita Sekarang dah perlu, dan sekarang ini telah macam UiTM, Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik, sudah ada pengurusan seni, specialized untuk menguruskan seni. Dan sekarang dah ada pengurusan industri kreatif, dia lagi besar untuk menguruskan keuangan, promosi dan sebagainya. Jadi bidang ini baru. Bidang ini baru dan besar. Dan peluang cukup besar. Jadi kalau dulu kita semua kena buat, pelakon kena buat, pengarah kena one man show. Tapi sekarang dah ada bidang ini, tapi baru. Mungkin the next time dia akan berkembang. Masanya dah sampai, dan promosi akan berjalan. Selepas ini saya akan tanya Encik Hamzah, bagaimana kita nak rentas etnik ni, seperti pandangan yang pertama daripada rakan kita tadi mengatakan kita ni multiracial country, maksudnya pelbagai bangsa hidup di negara kita, tetapi khalayak kita hanya mungkin melihat teater-teater Melayu saja yang ke depan. Tetapi orang Cina juga nak tengok teater Melayu, teater Malaysia yang bagus. Orang India pun begitu, bangsa-bangsa di Sabah Sarawak pun begitu. Tetapi ada barrier bahasa, budaya dan nilai. Jadi bagaimana kita rentas etnik, rentas budaya itu? Kita rehat dulu Cik Hamzah. Sebelum tu kita dengar pandangan daripada rakan-rakan wartawan. Silakan. Sebahagian teater seperti teater yang tidak realistik atau teater eksperimental yang tidak dapat difahami boleh menyebabkan penonton kurang minat untuk menonton teater. Maksud-maksud tersirat yang dilakukan dalam teater susah untuk difahami walaupun pelakon dah berusaha untuk berlakon dengan baik.